Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah kita akan teruskan lagi topik bab 5 JIRIM, Sains Tingkatan 1 KSSM dengan subtopik 5.2 iaitu 3 keadaan JIRIM. Okay. Jika subtopik sebelum ini kita telah mempelajari apakah itu JIRIM, sifat fizik, sifat kimia dan sebagainya. So dalam subtopik kali ini kita akan tengok apakah 3 keadaan yang ada pada JIRIM. Okay. So JIRIM ni dia terdiri daripada zarah-zarah yang seni lah. Zarah-zarah ni kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Dengan mikroskop dalam makmal tu pun kita tak boleh nampak. Okay. So kita boleh nampak zarah-zarah ni dengan menggunakan mikroskop elektron. Dia fokus lagi kecil lah. Okay. So dalam membincangkan tentang JIRIM ataupun zarah ni, kita akan terjumpa satu teori yang kita namakan sebagai teori kinetik. Okay. Okay, dalam teori kinetik ini dia menyatakan bahawa JIRIM ini terdiri daripada zarah-zarah halus yang pertama. Yang kedua, zarah-zarah halus yang diskrit. Apa maksud diskrit? Yang nak kata macam mana? Yang berbeza-beza. Yang kalau ada 10 maknanya ada 10 zarah yang berbeza-beza lah. Okay. Dan zarah-zarah ini sentiasa bergerak pada semua arah. Atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan dan sebagainya lah. Okay, so teori kinetik JIRIM ni menyatakan bahawa JIRIM ini terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit, yang berbeza-beza, yang unik satu-satu. Okay. Dan dia sentiasa bergerak. Okay. So disebabkan teori kinetik ini, zarah-zarah yang sentiasa bergerak ni menyebabkan dia akan sentiasa berlanggar di antara satu sama lain lah. Disebabkan pergerakan tersebut. Okay. So zarah ni, zarah yang di dalam JIRIM ni, apabila tenaga haba dibekalkan, zarah ni akan bergerak lebih laju. Dia akan jadi lebih aktif macam kita lah. Bila kita kepanasan, kita akan lebih banyak bergerak lah. Ataupun bila kita nak bila kita dah nak bersukan dan sebagainya, kita kena warming up dulu kan, panaskan dulu. So bila ada tenaga haba, kebiasaannya JIRIM-JIRIM ni dia akan bergerak dengan lebih laju lah. Okay. Dan sebaliknya apabila haba dikurangkan ataupun bila sesuatu bahan tersebut disejukkan, zarah dia akan bergerak lebih perlahan. Macam kita lah, bila dah sejuk kita akan kurang bergerak lah. Kita lebih suka untuk duduk dan tidur dan sebagainya. Okay. Dan JIRIM ini dia wujud dalam 3 keadaan, iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Okay, pepejal, cecair dan juga gas. 3 keadaan JIRIM lah. Sebagai contoh, air. Air merupakan satu-satunya bahan dekat muka bumi ni yang mana dia boleh wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan. Dia boleh wujud dalam bentuk pepejal, ais. Dia boleh wujud dalam bentuk air, air yang biasa kita tengok lah. Dan juga dia boleh wujud dalam bentuk gas apabila dia dipanaskan ataupun apabila dia mendidih. Okay, menjadi wap air. Okay. Ini adalah contohnya pada suhu bilik, air ni dalam bentuk cecair lah. Kemudian apabila disejukkan, dia akan menjadi ais, pepejal, dan bila dipanaskan dia akan menjadi steam ataupun wap air. Okay. So ini adalah perbandingan di antara sifat antara ketiga-tiga keadaan JIRIM lah. Okay. Pepejal, kita tahu pepejal biasanya bentuknya tetap. Okay, kalau contohnya kita punya telefon, kan, casing dia kalau dah bentuknya segi empat tepat macam tu, so memang dia akan berbentuk tetap lah. Okay. Untuk cecair pula, bentuk dia boleh ikut bentuk bekas. Bila sebagai contoh kamu tengok air lah, dekat rumah akan ada pelbagai jenis jug, gelas dan sebagainya. So air tu dia akan mengikut bentuk bekas yang diisi. Sama juga dengan gas, dia akan mengikut bentuk bekas yang diisi lah. Okey, bagi jisim, untuk pepejal dan cecair, jisimnya adalah tetap. Kalau kita kita sukat dia, jisim dia adalah 1 kilogram, maka memang 1 kilogram lah. Okey, bagi gas tiada jisim yang tetap. Isi padu pepejal dan cecair adalah tetap, gas mengikut isi padu bekas lah. Okey, maksimum dia berapa, dalam tu akan ada gas. So dari segi sifat kebolehmampatan, pepejal tidak boleh dimampatkan. Okey, cecair dia boleh tetapi sukar, manakala gas dia boleh dimampatkan. Okey, jadi semua dah tahulah, cikgu rasa senang kan. Okey, pepejal. Okay, jika kita bayangkan zarah-zarah di dalam pepejal ni, ruang di antara zarah tersebut sangatlah kecil.
Kerana zarah-zarah di dalam pepejal disusun rapat-rapat lah. Dia tersusun tersangat rapat. So dia tidak boleh bergerak banyak. Sebab itulah dia tak boleh mampat, dia bentuk dia tetap, tak boleh berubah-ubah dan sebagainya. Okay. So pergerakan zarah dalam pepejal adalah dia hanya bergetar sahaja pada tempat dia. Okay, dia tak boleh bergerak bebas lah ke atas, ke bawah, tak boleh. Sebab apa? Sebab susunan zarah tersebut rapat di antara satu sama lain. Sebagai contoh, inilah gambar contoh pepejal. Okay. Kereta, belian, ice cube dan juga gula dan garam lah. Okay, kita pergi kepada cecair. So ruang di antara zarah ni dia ada ruang sedikit, sederhana lah. Dia tidak terlampau rapat dan tidak terlampau jauh. Okay, susunan zarah masih lagi tersusun rapat. Okay, cumanya dia boleh bebas bergerak. Dia bukan bergetar je macam pepejal, dia bebas bergerak dengan cara apa? Dengan menggelongsor ataupun berlanggar satu sama lain lah. Dia boleh menggelongsor ke kiri kanan, atas bawah dan sebagainya. Okay, tapi susunan zarah masih lagi rapat lah. Sebagai contoh air madu, kan, mercury dan sebagainya. Dan yang ketiga, keadaan ketiga jirim adalah gas. Ruang di antara zarah tersangat besar ataupun tersangat jauh lah susunan di antara zarah. Okay. So tersangat jauh. So zarah disebabkan ruang yang besar dan susunan zarah yang jauh tersebut menyebabkan zarah-zarah di dalam gas boleh bergerak secara rawak di dalam pelbagai arah dan akan berlanggar di antara satu sama lain lah. Okay. Contoh gas adalah karbon dioksida dan juga oksigen. Okay. Akan ada satu bahan, ni tambahan lah. Plasma di mana bahan ini tidak boleh dikategorikan sebagai pepejal ataupun gas lah. Okay, so matahari sebagai contohnya. So matahari ni keadaan jirim dia kita sebut sebagai plasma. Dia bukan pepejal, dia pun bukan gas. Okay, so tambahan je lah. So perbandingan kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. So sepatutnya dalam tajuk ni kamu banyak buat eksperimen lah. Tak apa, kita belajar dulu teori, nanti kita akan buat eksperimen je di sekolah. Okay. Zarah bergerak secara rawat dalam pelbagai arah dan menyebabkan bau wangian tersebar lah. Okay. Contohnya bila mak kita masak di dapur. Macam mana bau masakan daripada dapur tu boleh masuk ke dalam hidung kita yang berada di ruang tamu. So disebabkan ada ruang dan juga zarah-zarah ni bergerak. So bahan kimia daripada masakan tersebut dia telah bergerak melalui ruang-ruang yang ada dan akhirnya sampai ke dalam rongga hidung kita lah. Okay. So ni kita panggil resapan, telah berlaku resapan. Okay. So resapan ialah proses pergerakan zarah daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Apa maksudnya? Sebagai contoh, kita ambil contoh tadilah masakan mak dekat dapur. So dekat sana ada kawasan maknanya bau masakan tu berkepekatan tinggi dekat dapur. So bau masakan lebih kuat di dapur berbanding di ruang tamu. Sebab dekat ruang tamu tak ada sebarang aktiviti masak, betul? So bau tersebut dia akan bergerak daripada kawasan yang di mana tempat dia berasal kepada kawasan yang dia tak ada pun. So dia akan memenuhi ruang lah. So jika kita terbau masakan tu, bermakna telah berlakunya proses resapan bahan kimia daripada dapur rumah kepada ruang tamu. So proses resapan telah berlaku. Okay. So ni eksperimen yang kamu sepatutnya buat lah. Okay. Sebagai contoh perbezaan kadar resapan, kalau kita letak cuprum 2 sulfat ni, hablo ni, berbentuk kristal ni, so dia memang berwarna biru. Bila kita letakkan dalam satu medium kita namakan agar-agar, yang agar-agar yang tak ada warna, so dia akan mengambil masa beberapa hari untuk dia memenuhkan warna biru di dalam agar-agar tersebut. So kadar resapan pepejal rendah lah. Okay, dibandingkan dengan kita letakkan hablo yang sama di dalam cecair, tempoh masa yang diperlukan untuk menjadikan larutan tersebut biru adalah selama beberapa jam sahaja. So resapan dia lebih tinggi daripada pepejal lah. Tetapi jika dibandingkan dengan gas, kita akan gunakan gas bromin. Untuk memenuhi ruang antara bawah dan atas ni, kita hanya memerlukan 15 minit sahaja. So jika dibandingkan dalam ketiga-tiga keadaan jirim, gas kadar resapan di dalam gas adalah paling tinggi diikuti oleh cecair dan yang paling lambat adalah pepejal. Okay. Okay, sekejap
Okay, banyak bahan ataupun banyak benda yang berlaku di dalam kehidupan seharian kita ini melibatkan penyerapan atau pembebasan haba lah. Sebagai contoh, pemanasan dan juga penyejukan menyebabkan jirim sesuatu bahan tersebut akan berubah lah. Okey. Sebagai contoh, bila cecair itu disejukkan, maka kita boleh katakan cecair itu telah membebaskan haba dan akhirnya akan menjadi pepejal. Okey. Bila haba dibebaskan, zarah-zarah ni dia akan kehilangan tenaga kinetik. Dia akan makin slow bergerak berbanding masa dia panas tadi tu. So, bila dia makin bergerak makin perlahan, akhirnya dia akan menjadi kurang pergerakan tersebut, zarah tersebut, dan dia akan menjadi tertarik di antara satu sama lain dan akhirnya susunan zarah tersebut akan menjadi rapat dan akhirnya cecair tadi berubah menjadi pepejal lah. Okay. So, kita telah boleh katakan cecair tersebut mengalami proses pembekuan. Jika ais tersebut dipanaskan pula, terbalik daripada apa yang berlaku tadi. Okay. Sebagai contoh, cecair tersebut dipanaskan. So, zarah tersebut akan bergerak makin pantas, makin pantas, makin pantas dan akhirnya ikatan di antara zarah tersebut akan terputus dan menyebabkan ruang di antara zarah akan makin jarak, makin jauh, makin besar dan sebagainya. Dan akhirnya menyebabkan berlakunya proses pendidihan di mana cecair itu dia akan bertukar menjadi gas. Okay. Tetapi akan ada bahan yang terus bertukar daripada pepejal menjadi gas. So proses ini kita namakan sebagai pemejal wapan lah. So dalam makmal kita biasanya akan gunakan iodin lah. Kita akan dapat nampak daripada pepejal terus bertukar menjadi gas. Okay. Okay, so boleh nampaklah gambarannya. Susunan zarah apabila dibekalkan ataupun ditingkatkan tenaga haba, so susunan di antara zarah tersebut akan menjadi semakin menjarak dan akhirnya akan bertukarlah daripada pepejal kepada cecair kepada gas. Sebaliknya apabila bahan tersebut disejukkan daripada gas, okay, ruang di antara zarah akan makin rapat, makin rapat, makin rapat dan akhirnya dia akan menjadi pepejal lah. So dipanaskan haba diserap oleh zarah tersebut. Jika disejukkan, haba dibebaskan oleh zarah tersebut. Ini adalah gambaran tentang proses-proses yang berlaku, proses-proses pertukaran jirim. Okay? Sebagai contoh, daripada pepejal kepada gas. So, bila haba diserap, pepejal bertukar menjadi gas, proses yang terlibat adalah pemejal wapan. Sama juga apabila gas terus bertukar menjadi pepejal, kita panggil dia pemejal wapan juga. So, haba dibebaskan lah. Okay? Pepejal kepada cecair, kita namakan dia sebagai proses peleburan di mana haba diserap oleh pepejal, akhirnya memecahkan ikatan dan akhirnya pepejal boleh bertukar menjadi cecair lah. So cecair kepada pepejal, proses yang terlibat adalah proses pembekuan di mana haba telah dibebaskan daripada zarah cecair tadi dan akhirnya menyebabkan zarah tersebut hanya bergetar sahaja dan tertarik antara satu sama lain dan akhirnya membentuk pepejal. So, daripada cecair kepada gas, proses yang terlibat adalah pendidihan ataupun penyejatan. Manakala daripada gas kepada kepada cecair adalah proses kondensasi. Okey. So, ini adalah penerangan tentang proses peleburan. Dalam proses peleburan, pepejal dia akan menyerap haba. Bila menyerap haba, zarah-zarah menyerap haba akan bergetar dengan lebih kuat menyebabkan daya tarikan di antara zarah ni akan terputus ataupun termusnah lah. So dia akan bergerak lebih bebas dan dia akan menjadi cecair. Okay, berubah menjadi cecair. Dalam pendidihan benda yang sama berlaku. Apabila air menyerap haba dia akan bergerak lebih pantas. So dia akan mengatasi daya tarikan ataupun memusnahkan daya tarikan di antara zarah-zarah cecair. So menyebabkan zarah tersebut bergerak secara bebas dan jarak di antara zarah semakin besar. So dalam keadaan ini kita boleh katakan cecair telah berubah menjadi gas. Okay. Begitu juga dengan penyejatan, benda yang sama berlaku. Okay. Dalam kondensasi, ni lain. Haba dibebaskan. Bila haba dibebaskan, bermaksud gas telah disejukkan lah. Apa jadi bila zarah tersebut disejukkan? Zarah tersebut akan kehilangan tenaga dan bergerak lebih perlahan lah. Dia akan makin slow bergerak. So, bila makin slow, dia akan mencari member lah. Dia akan menghampiri satu sama lain. So, apabila mencapai bawah daripada takat didih, bawah daripada 100, gas tadi tu dia akan bertukar menjadi cecair lah. Okay. Sama juga dengan pembekuan, bila cecair membebaskan haba,
Zarah ni dia akan makin bergerak makin perlahan. So dia akan menghampiri zarah-zarah yang berhampiran dan menyebabkan susunannya makin rapat dan akhirnya bila mencapai takak beku, cecair tersebut telah berubah menjadi pepejal. Okey. Dalam pemejal luapan, proses yang berlaku adalah proses pepejal berubah menjadi gas ataupun gas berubah menjadi pepejal secara terus tanpa melalui jirim ataupun keadaan cecair. Okey, berdasarkan teori kinetik, apabila satu bahan dipanaskan, suhu meningkat. Biasalah bila kita panaskan sesuatu, suhu akan meningkat. Dan bila kita sejukkan sesuatu, suhu akan menurun lah. Okey. Okey, walau bagaimanapun suhu tidak akan berubah ketika mencapai takak beku bila dah sampai bawah kosong sebagai contohnya ataupun takak lebur dan takak didih. Kerana apa? Kerana tenaga yang diserap ataupun yang dibebaskan itu digunakan untuk memastikan daya tarikan zarah-zarah sama ada diatasi ataupun dibentuk lah. Okey. Okey, tamat subtopik 5.2. So kamu telah mempelajari 3 keadaan jirim dan beberapa proses yang melibatkan pembebasan dan juga penyerapan haba lah. Okey, apa yang kamu boleh ambil daripada subtopik ini adalah tentang pergerakan dan juga susunan zarah. Dan pergerakan serta susunan zarah ini dipengaruhi oleh tenaga haba. Sama ada benda itu menyerap tenaga haba, dia akan bergerak makin pantas ataupun benda itu membebaskan tenaga haba, so dia akan bergerak makin perlahan dan makin mendekati di antara satu sama lain. So bila berlakunya perubahan dalam zarah, akan berlaku juga perubahan dalam keadaan jirim. Sama ada daripada pepejal kepada cecair kepada gas ataupun sebaliknya lah, daripada gas kepada cecair dan juga kepada pepejal. Okay. So dengan berakhirnya subtopik 5.2 ni, maka berakhirlah topik ringkas bab 5 jirim. Okay, cikgu harap semua boleh faham. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.